Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung balik perkongsian kita dengan tajuk subtopik 7.2 masih bab 7. Sambungan daripada topik yang cikgu dah kongsi 3 hari lepas. Okey, terima kasih. Bye. Tingkatan 4. Kita sambung pelajaran kita. Masih 7.2. Kalau kita tengok, cikgu masih kongsi 7.2. Cuma pada hari ini kita nak lebih kepada sambungan hari itu, peranan jawatankuasa, hubungan antara kaum terhadap masyarakat di tanah Melayu. Dia lebih kepada peranan. Di sini kita dah sampai pada muka surat 176. Korang jangan tak buka pula. Tengok di situ. Sebab kita nak perincikan peranan jawatankuasa, hubungan antara kaum. Baik. Kalau kita tengok peranan, dulu kita belajar dalam 7.1. Salah satunya ialah untuk mewujudkan perpaduan. Di sini jawatankuasa hubungan antara kaum ini, dia secara tak langsung dia dapat apa? Ini. Menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Isu tu apa? Isu dia lebih kepada orang Melayu. Kalau kita nampak orang Melayu, dia pada waktu ini dia lebih bertolak ansur. Ada segi politik, kedudukan istimewa, kedudukan ekonomi dan kewarganegaraan itu sendiri. Itu yang kita nampak dalam peranan di sini. Okey. Kalau kita tengok yang pertama, ini cikgu letak nombor 1 lah. Ini nombor 1. Di sini kita letak nombor 1. Pelajar mungkin nampak dari segi politik. Dari segi politik itu, dengan adanya jawatankuasa hubungan antara kaum ini, secara tak langsung dia nanti menyediakan ke arah kerajaan sendiri. Itu sebab kita belajar tajuk ini. Kalau pelajar buka buku teks, kita nampak tajuk kita lepas ini ialah sistem ahli, ke arah berkerajaan sendiri. Di mana kalau kita nampak lepas ini sistem ahli lah. Ini sistem ahli. Kalau tingkatan 5, dia tahu sistem yang mana melatih masyarakat tempatan ke arah pemerintahan sendiri. Ni. Bagi tingkatan 4, mungkin kali pertama lah dengar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok di sini, yang kedua ialah berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu ni pada waktu itu ialah masyarakat yang majoriti. Sudah tentu orang Melayu ini menuntut diperakui kedudukan istimewa mereka sebab kita majoriti pada waktu itu. Namun pada waktu yang sama, kita dah buat ada perbincangan bersama dengan masyarakat-masyarakat yang bukan Melayu, yang diwakili oleh MCA, Tan Cheng Lock, MIC, kita nampak John TV, Turai Singgam dan sebagainya. Baik. Yang ketiga ialah berkaitan dengan kedudukan ekonomi. Politik istimewa ini cikgu suka letak ini ialah dari segi sosial lah. Macam kenapa orang Melayu risau? Orang Melayu tidak mempunyai peluang sama seperti kaum bukan Melayu dalam perniagaan dan perusahaan. Kita nampak dasar British itu sendiri yang kita tengok, pelajar dah belajar sewaktu tingkatan 3. British mengamalkan apa? Dasar, cikgu letak warna merah ni. British mengamalkan dasar, pecah dan perintah. Yang mana kita nampak orang Melayu diletakkan di mana? Di kampung, India Estate, China Bandar. Itu sebab kalau kita tengok, hari ini kedudukan ekonomi juga perlu diberikan perhatian. Supaya orang Melayu selaku penduduk majoriti, dia tak adalah hilang hak mereka. Yang keempat, orang bukan Melayu sudah menuntut
Jadi kita nampak ketegasan orang Melayu itu, kita mesti tegas lah mesti tegas di sini. Ketegasan kita macam mana? Kita nampak ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan. Itu kita nampak tajuk kita ni, peranan ini diambil oleh JSAK ni, supaya isu-isu ini dapat diselesaikan dengan baik, yang melibatkan perbincangan antara MCA, MIC, UMNO, EC Turai Singgam dan wakil Inggeris. Okey. Dan yang kelima, dari segi pendidikan macam mana? Kalau kita tengok Inggeris pada waktu itu, dia lebih menumpukan kepada sistem pendidikan Inggeris. Itu mungkin pelajar sedia maklum. Orang Melayu sekolah mana? Pondok, di kampung. Orang India di estate. Kalau orang ni ada sekolah mubalik dan sebagainya. Jadi kita nampak bagaimana kita nak wujudkan perpaduan, sedangkan pada waktu yang bersama, persekolahan ni berbeza-beza. Orang yang berada, sekolahlah di bandar. Kita tengok, mengikut kaum. Ada. Menggunakan bahasa yang berbeza. Buku teks beza. Buku teks ni daripada negara. Kalau Cina, Cina lah. Kalau India, India. Sukatan pun berbeza. Ini perlu ambil. Itu sebab nanti kita belajar. Ada jawatan kuasa pendidikan diwujudkan. Next lah lepas ni. Jadi kita nampak di sini, tugas dan peranan PLC itu, PLC pula, CLC, dia mesti memperincikan 5 tuntutan ini. 5 Jadi soalan boleh tanya ni. Mungkin soalan tanya, apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Mungkin di sini. Soalan mungkin tanya, apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Mana kita nak bagi jawapan, mana pelajar nak bagi jawapan, inilah muka surat ini. Jadi catatlah. Balik dulu. Baik. Pada muka surat 177, kita nampak untuk ke arah kerajaan sendiri, apa yang dicadangkan. Okey, kita nampak cikgu gariskan perkataan ini. Mencadangkan peralihan ke arah kerajaan sendiri dengan cara apa? Pertama ialah, kita lepas itu tahun 1951 adanya sistem pilihan raya, di mana peringkat bandaran, majlis dan perundangan. Majlis negeri itu negerilah. Persekutuan tu macam kita pilihan raya 5 tahun sekali lah. Dulu ada bandaran ni. Jadi kita nampak mereka bersetuju dibuat secara berperingkat-peringkat. Ini yang pertama. Yang kedua, bersetuju. Siapa yang setuju ni? Ini ialah orang Cina dan India. Kaum Cina lah yang mewakili parti MCA, MIC bersetuju. Ini kita nampak poin itu. Adakah mereka bersetuju? Bersetuju apa? Agar kita nampak di sini, orang Melayu wajar diberikan kedudukan istimewa. Kita nampak di situ. Jadi kedudukan orang Melayu ni diperakui dan diiktiraf. Jadi jangan kita tak iktiraf kata orang bukan Melayu, orang asli dan sebagainya. Kita jangan pertikai itu, sebab sejarah telah membuktikan bahawa apa yang wujud dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum itu jelas. Baik. Yang ketiga, ini pertama, kedua, ketiga, penubuhan agensi. Tadi kita nampak orang Melayu tadi kan dia kata agak kurang dari segi ekonomi. Macam mana nak meningkatkan ekonomi? Baik, penubuhan RIDA. RIDA ini nama lama bagi MARA. Rural, Industrial. Kita nampak Okey. Jadi kita nampak RIDA ini dia memberi bantuan. Itu sebab MARA pun sama lah. Memberi bantuan ekonomi kepada orang Melayu. Kita nampak ada sekolah yang melibatkan MARA, MRSM, Kolej MARA. Kita nampak. Dan pada waktu yang sama juga melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Apa maksud tu? Sebagai tanda
orang Melayu ini menerima orang Cina dan India, maka kaum lain menerima, membenarkan penubuhan rida. Maksudnya seri lah, fair lah Orang Melayu dia dapat apa dan orang Cina dapat apa, dan bangsa lain pun dapat. Ini kita nampak ni, kaum lain, kaum bukan Melayu yang nak menjadi warga negara mesti tak setia. Tak setia, dan kalau kita tengok mesti melahirkan semangat patriotik lah. Dan seterusnya kita nampak sistem pendidikan yang seragam. Ini yang kita tengok hari ini. Walaupun ada lagi sekolah Cina, SMJK, tapi sistem pendidikan kita dia agak seragam. Contohnya periksa selaras dan sebagainya. Baik. Jadi kita nampak di sini, ini adalah kesan. Ini kalau cikgu tulis, ini kesan. Bila cikgu tengok, bila cikgu baca di sini, ini kesan dia. Apa dia? Kita nampak kesan dia yang pertama, di sini, membentuk persefahaman antara pemimpin kaum tanah Melayu. Ini satu. Menyelesaikan isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat. Dua. Mewujudkan keharmonian dan kaum. Ini tiga. Memelihara kestabilan politik. Empat. Kalau cikgu tulis nombor di sini, ini satu. Ini dua. Ini tiga. Dan ini ialah empat. Dan sebagainya lah. Baik. Kalau kita tengok di sini, pelajar pun nampaklah dalam sistem pendidikan ini isu-isu yang ada. Isu pendidikan, peranan, bagaimana nak mewujudkan masyarakat pada waktu itu. Nampak? Pembentukan jawatan kuasa ini, dia nak mengkaji tentang permasalahan penduduk pada waktu itu. Ini kita nampak. Kita nampak mengkaji, membetulkan keadaan masyarakat supaya masyarakat ini adil, mewujudkan keadaan yang harmoni. Berjayalah. Ini soalan, contoh soalan. Jelaskan objektif. Objektif tadi ada 5 tadi kan. Kalau keluar soalan, pelajar garislah objektif ni. Terangkan peranan. Kalau kita tengok di sini, objektif dia kita nampak dengan jelas. Objektif dia ialah di sini. Mana kita tengok satu-satu markah dia. Mengkaji hubungan antara kaum yang mendalam. Kita nampak itu yang pertama, satu markah. Membetulkan keadaan politik, 2. Mewujudkan keadaan harmoni, 3. Dan yang terakhir ialah keadaan muhibah, 4. Dan yang kelima, soalan kelima pula. Soalan yang kedua, ini peranan. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum. Ini banyak jawapan yang pelajar boleh jawab. Ini semua buku teks. Ini semua buku teks. Ini adalah bahan yang terbaik, iaitu daripada bahan Kejora tingkatan 4 Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Ni kalau cikgu tengok di sini, pelajar nampak satu persatu. Okey. Kita dah ada berapa markah di situ? Politik 2, 4, 6, 8. Okey. Jadi kita nampak kita belajar secara santai. Nanti cikgu akan bimbing pelajar dengan latihan seterusnya, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum ini. Ada satu soalan esei yang kita akan bincang. Mungkin esok insya-Allah. Cikgu rasa cukup setakat ini kot. Kita jumpa yang ini, kita akan bincangkan kemudian. Baik, cukup setakat ini. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Sabtu. Cikgu ada kelas tingkatan 4. Mungkin petang lah kot cikgu kongsi video latihan itu. Baik, cikgu doakan semua anak-anak sihat, berjaya, dan terima kasih. Jumpa lagi. Stay at home, jaga diri, kita jaga diri kita.